Rangkuman Spotlight hari ini, wartawan harakah antara 3 direman ceroboh rumah MB Selangor. Angkatan Muda Keadilan AMK buat 13 laporan polis dakwaan SD untuk jatuhkan kerajaan. Kabinet kutuk serangan ke atas rumah Ngeh Kuham. SPRM panggil Sanusi kes rasuah projek bola sepak. Salam Reformasi dan salam Malaysia Madani. Saya Fatin Emelina dalam Spotlight Keadilan. Hari ini 15 Januari 2024, kita mulakan Spotlight dengan segmen Tangkis Fitnah. Wartawan harakah antara 3 direman ceroboh rumah MB Selangor. 3 lelaki termasuk seorang wartawan media rasmi PAS adalah antara 3 individu yang direman 2 hari selepas menceroboh masuk kediaman rasmi Menteri Besar Selangor di Shah Alam Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam ASP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihak berkuasa mendapat kebenaran daripada mahkamah untuk menahan mereka sehingga 7 Januari lalu. Tambah beliau, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 bulan atau denda RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Kesemua suspek memberi alasan untuk menghadiri satu mesyuarat yang diadakan di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor tetapi tidak mempunyai jemputan secara rasmi daripada pihak Menteri Besar. Terdahulu, tular video klip pendek memaparkan 3 lelaki yang ditahan termasuk seorang daripadanya dikatakan wartawan harakah. Bro, abang bawa, maksudnya abang bersubahat tiga-tiga lah. Dia tak boleh biarkan charge tiga-tiga. Dia nak jawab dia bersama. Oh, subhanallah 3 orang. Mana Saya boleh ingatkan okey lah, betul lah. Seorang dia tipu, 2 tak tipu. Tapi bila 2 ni bawa seorang ni menyeruk, maksudnya dia tahu Subhat. Apa ni korang ni? Kerja tak ada masalah. Cari rezeki. Aku pun cari rezeki. Aku pun kalau tak makan lapar mati enggak. Seorang lagi suspek ialah dipercayai seorang pengguna media sosial yang aktif serta aktivis PAS di Gombak iaitu Sufi Kamari. Muhammad Iqbal berkata polis menerima laporan berkaitan kejadian itu kira-kira jam 6.10 petang. Katanya aduan itu dibuat pembantu operasi di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor dan difahamkan wartawan terbabit cuba memasuki premis berkenaan pada awalnya tetapi tidak dibenarkan kaki tangan yang bertugas di situ. Dia kemudian cuba menyelinap dengan bersembunyi di dalam proton wajah yang dinaiki 2 individu lain kononnya untuk bermesyuarat. Bagaimanapun cubaan itu terbongkar selepas anggota polis memeriksa kenderaan terbabit apabila ia diletakkan di parkir kediaman rasmi berkenaan. Berita seterusnya. PN jumpa Agong dengan 118 SD, berita palsu menurut Pejabat Ketua Pembangkang. Pejabat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan berkanun SD mereka. Kenyataan yang kini disangkal itu yang didakwa beredar di kawasan di kumpulan WhatsApp hari ini juga menyebut PN menjunjung kasih kepada Agong dalam usaha pembangkang menyelamatkan negara. Ia juga berkata PN yakin perkara berkenaan pembentukan pentadbiran baru akan dimuktamadkan selepas menghadap Agong. Baru-baru ini, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Lokman Adam juga menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin bahawa pembangkang telah memperoleh 120 akuan berkanun SD melalui langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan perpaduan. Dalam perkembangan berkaitan, Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah baginda tidak akan menerima menghadap mulai hari itu sehingga baginda mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari depan. Nama saya Samaluddin bin Muhammad Zaidi, merupakan mahasiswa daripada Universiti Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology ataupun lebih mudahnya dikenali sebagai UNIKEL MIT. Mengapa SNM ataupun Rakan Muda ini perlu diteruskan? Pertama, kerana Rakan Muda merupakan salah satu platform yang penting untuk belia dan juga di antara belia dan juga Kementerian Belia dan Sukan dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik dan juga memberikan impak yang penuh kepada belia-belia di luar sana.
dan juga khususnya di peringkat IPT, kami sangat-sangat mengalu-alukan aktiviti-aktiviti daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada IPT di seluruh Malaysia. Antara program-program yang rapat dengan saya adalah pertama Anugerah Perdana Rakan Muda atau ARPM. Sebab kita tahu ARPM ni dia ada peringkat-peringkat dia daripada peringkat gangsa, peringkat perak dan juga peringkat emas. Dan alhamdulillah setiap portfolio peringkat-peringkat ni sebenarnya banyak kenangan dan juga ceritanya. Macam daripada peringkat gangsa, kita nak kerja aktiviti macam mana sampailah ke peringkat emas. Harapan saya untuk rakan muda, pertama kita berharap bahawa rakan muda ini terus menerima idea-idea baru di luar sana, kerana kita nak pastikan rakan muda ini terus menjadi relevan dan juga menjadi salah satu platform yang baik untuk belia-belia ataupun siswa-siswi di luar sana melaksanakan aktiviti, menyertai program-program dan juga orang kata menjadi salah satu batu loncatan untuk siswa dan siswi kita mempelajari lagi banyak perkara dari segi aspek kepimpinan, kesukarelawanan, kebajikan dan juga pengurusan organisasi. Berita seterusnya dalam segmen Buletin Keadilan. Angkatan Muda Keadilan AMK buat 13 laporan polis dakwaan SD untuk jatuhkan kerajaan. Sebanyak 13 laporan polis telah dibuat Angkatan Muda Keadilan AMK di peringkat negeri terhadap dakwaan yang dibuat Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor dan blogger Raja Petra Kamarudin berhubung rancangan menjatuhkan kerajaan. Dalam kenyataan di Facebook, AMK berkata laporan polis telah dibuat oleh kepimpinan pusat serta MK Selangor, Wilayah Persekutuan, Johor Negeri Sembilan, Perak, Pening, Kelantan, Perlis Terengganu, Kedah, Melaka dan Sabah. Tujuan laporan polis dilakukan adalah bagi menyiasat pendedahan Raja Petra yang mendakwa satu komplot sedang diusahakan dengan mengumpul akuan berkanun SD selain kenyataan Sanusi yang memperakui komplot itu. Justeru gesaan kepada pihak berkuasa supaya menyiasat gerakan yang jelas bertentangan dengan Seksyen 124B dan Seksyen 124C Kanun Keseksaan dijalankan ke atas individu yang berkaitan. Seterusnya, Serikandi Keadilan kecam kenyataan Roshamno. Serikandi Keadilan mengecam pendapat seorang selebriti terkenal iaitu Roshamno mengesyorkan agar pusat pelacuran dibenarkan buat warga asing bagi mengelak jenayah seksual di kalangan mereka. Pelacuran ni macam dia perlu. Perlu macam mana tu? Okey. Sekarang ni pendatang yang datang ke negara kita ni ada lebih kurang 3 juta. Yang bekerja dekat negara kita ni. Bini semua tinggal ni. Bini semua tinggal. Namanya pun lelaki. Lelaki. Kalau dia tak faham maksud saya? Tak keluarkan, dia nak tonjol kat mana? Dia tengok anak bini kita, anak dara kita, lalu silap dia rogol anak dara kita. Bagi Setiausaha Serikandi Keadilan Pusat, Nurhanani Damirah, kenyataan seperti itu tidak sesuai sama sekali dengan naratif kerajaan Madani dalam membina ketamadunan dan bertentangan dengan agama Islam serta merendahkan martabat wanita. Kenyataan tersebut seolah-olah meletakkan wanita sebagai alat dalam menyelesaikan masalah sosial sekaligus membuka mata kita bahawa masih wujud segeliti masyarakat yang menganggap wanita ini hanya berfungsi sebagai alat pelempias nafsu semata-mata. Nurhanani menyifatkan kenyataan selebriti tersebut mundur ke belakang dalam suasana kerajaan berusaha keras untuk meningkatkan martabat wanita melalui pendidikan dan kerjaya. Beliau berharap kejadian seperti itu tidak lagi berulang dan membuka mata masyarakat agar lebih sensitif dalam mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh mendatangkan kegusaran awam. Beralih kepada Buletin Kerajaan Perpaduan. Kabinet kutuk serangan ke atas rumah Ngeh Kuham. Jemaah Menteri mengutuk serangan bahan letupan Molotov koktel ke atas kediaman Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Kuham di Air Tawar, Manjung 10 Januari lalu lepas. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata serangan itu jelas melanggar undang-undang dan memberi amaran tindakan tegas akan diambil oleh pihak berkuasa. Media sebelum ini melaporkan kediaman Kuham di Air Tawar diserang menggunakan bahan letupan Molotov koktel pada awal pagi Rabu lepas.
Kejadian itu menyebabkan kebakaran yang turut merosakkan 3 kenderaannya. Menerusi laman Facebook beliau berkata kebakaran dapat dibendung dan tiada kecederaan membabitkan beliau dan ahli keluarganya. Mengulas lanjut, Fahmi berkata Jemaah Menteri mengingatkan seluruh rakyat Malaysia supaya bertindak melandaskan undang-undang termasuk dalam mengurus perbezaan pandangan. Berita selanjutnya, Malaysia dan Singapura meterai MOU JSSEZ. Cadangan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berada di landasan untuk direalisasikan dengan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Malaysia dan Singapura pada Khamis lepas. Terdahulu, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan majlis menandatangani MOU itu oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong. Anwar turut menjadi hos majlis makan tengah hari untuk Lee dan delegasinya yang sebelum itu menghadiri penyempurnaan SPAN antara Malaysia dan Singapura untuk Rapid Transit System Link RTS Link. JSSEZ dijangka meningkatkan lagi perdagangan antara Johor dan Singapura dan boleh berkembang maju seperti Bandaraya Shenzhen di China yang menjadi bukti kejayaan sebuah zon ekonomi khas. JSSEZ telah dicadangkan oleh Rafizi selepas pertemuan dengan Kerajaan Negeri Selangor, Negeri Johor di Iskandar Puteri pada Mei tahun lepas dan kedua-dua negara bersetuju untuk mengorak langkah lebih jauh dengan mewujudkan pasukan petugas khas untuk mengkaji penubuhan zon ekonomi khas itu pada 2 bulan kemudiannya. Zon ekonomi khas itu juga dijangka menambah baik ekosistem perniagaan wilayah Iskandar Malaysia dan Singapura. Antara sektor yang disasarkan zon itu ialah elektronik, perkhidmatan kewangan, perkhidmatan berkaitan perniagaan dan penjagaan kesihatan. Seterusnya, format baharu isytihar harta akan dibentang. Kerajaan dijangka memperkenalkan format baharu pengisytiharan harta oleh anggota pentadbiran kerajaan dan ahli parlimen dengan lebih telus untuk dikuatkuasaan semula. Bagaimanapun menurut Pejabat Perdana Menteri PMO, format baru tersebut masih di peringkat perbincangan oleh Jawatan Kuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN sebelum ia dibentangkan ke mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Selaras dengan prinsip ketelusan, JKKTN juga membincangkan tentang format baharu pengisytiharan harta oleh anggota pentadbiran dan ahli parlimen untuk dikuatkuasakan semula. Format baru ini akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Menurut PMO, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh agenda tata kelola baik selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Berita selanjutnya. Lebih sejuta mendaftar dengan padu menurut Rafizi. Lebih sejuta sudah mendaftar dengan pengkalan data utama padu sejak sistem itu dilancar dan dibuka kepada orang ramai. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menerusi catatan di laman X berkata angka itu termasuk kanak-kanak bawah usia 18 tahun. Menurut beliau, seluruh jentera kerajaan akan turun membantu untuk memastikan pihak kerajaan dapat meminimkan risiko keciciran dalam pelaksanaan subsidi bersasar melalui pendaftaran padu. Beliau turut memohon bantuan rakyat bagi membantu mereka yang kurang mahir digital untuk mendaftar termasuk ibu bapa, keluarga dan jiran. Pendaftaran padu dibuka kepada orang ramai bermula 2 Januari lalu sehingga 31 Mac ini dengan pengguna boleh mengemaskini dan mengesahkan butiran peribadi termasuk nombor kad pengenalan, bilangan isi rumah dan alamat kediaman. Ia bertujuan meningkatkan kecekapan perancangan dasar dan pengagihan sumber, terutama pengagihan subsidi dan bantuan kerajaan yang lebih bersasar kepada rakyat yang benar-benar layak. Beralih ke segmen Buletin Rakyat. SPRM panggil Sanusi kes rasuah projek bola sepak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM
mengesahkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor dipanggil berhubung dakwaan rasuah lebih 6 juta ringgit yang dikaitkan dengan Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA. Pengarah kanan siasatan Datuk Seri Hishamuddin Hashim berkata pihaknya kini di peringkat akhir bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung dakwaan rasuah itu. Justeru katanya Muhammad Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah dipanggil bagi melengkapkan siasatan berkenaan. Hishamuddin bagaimanapun berkata, butiran terperinci berkaitan siasatan tidak dapat didedahkan kepada umum kerana ia mengandungi maklumat sensitif dan rahsia. Kes rasuah membangkitkan KFA dijalankan SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan mendapat projek-projek di negeri itu. Siasatan mendapati mereka dijanjikan projek pembinaan dan perkhidmatan sebagai balasan sekiranya menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak terbabit. Namun selepas dana disalurkan ke akaun Persatuan Bola Sepak berkenaan, mereka tidak menerima sebarang projek sebagaimana dijanjikan individu terbabit. Berita selanjutnya. Agong henti berpolitik bina segera projek tebatan banjir. Semua projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang harus dipercepatkan pelaksanaannya. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah. Baginda turut bertitah agar tidak ada pihak mempolitikkan lagi isu pembinaan tebatan banjir seperti dicadangkan. Titahnya ketika melawat pusat pemindahan sementara PPS di Felda Chin 1 dekat Pekan Pahang 11 Januari lalu. Lawatan itu turut disertai Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Sultan Abdullah dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail. Kerajaan Persekutuan pada Disember lalu mengumumkan sebanyak 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksana dengan kos 11.8 bilion ringgit. Antara projek itu adalah rancangan tebatan banjir RTB di lembangan Sungai Pahang, Sungai Langat Fasa 2 Selangor, Sungai Jelai Kuala Pilah, Negeri Sembilan Sungai Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Turut disenaraikan adalah RTB Kuching Fasa 2 Sarawak, Baling Fasa 2 Kedah dan pembangunan lembangan Sungai Bersepadu Sungai Kelantan Fasa 2 di Kelantan. Sekian laporan dari Spotlight Keadilan malam ini. Sebelum mengakhiri laporan Spotlight malam ini, saya ingin memberikan serangkap pantun. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan di negara Malaysia berbilang bangsa. Jangan lupa mengikuti laman rasmi Facebook, TikTok dan YouTube Parti Keadilan Rakyat dan TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan secara siaran langsung di masa hadapan. Saya Fatin Emelina. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam.